Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nolia binti Mak Desa bersama ahli kumpulan Encik Kuah Wei Bun dan Encik Rok Azam bin Ahmad akan membentangkan kertas pendidikan kami yang bertajuk Kesediaan Pembelajaran dan Pengajaran dalam Talian dan Penguasaan Kemahiran Teknologi oleh staf Kolej Komuniti Sungai Petani 1 Tinjauan. Keramat dan tarik igawan ngeri kepada seluruh penduduk dunia apabila satu kes radang paru-paru yang tidak ketahui puncanya telah dikenal pasti di Wuhan, China. Seterusnya, pada 11 Januari 2020, kes pertama akibat COVID-19 telah dikenal pasti telah meninggal di negeri China. Seterusnya, pada 25 Januari 2020, di Malaysia telah disahkan terdapat kes pertama COVID-19. Dan seterusnya, pada 17 Mac 2020, kes kematian pertama COVID di Malaysia telah dikenal pasti. Pada 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan Fasa pertama telah dilaksanakan di Malaysia yang mana ianya bertujuan untuk mengekang penularan COVID-19 di Malaysia. Dan seterusnya, pada 5 April 2020, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengeluarkan arahan supaya pengajaran dan pembelajaran secara atas talian perlu dilaksanakan di semua institusi pengajian tinggi. Dan bermulalah pada tarikh keramat ini, tembok Dewan Kuliah telah dilupuskan, maka pembelajaran dan pengajaran perlu dilaksanakan secara atas talian. Di Kolej Komuniti Sungai Petani, program-program yang ditawarkan adalah sijil kulineri, sijil operasi perhotelan, sijil servis kenderaan ringan dan juga diploma terapi kecantikan di mana sesi pengajaran dan pembelajaran sedia ada adalah secara bersebuka dan juga latihan kemahiran. Apabila pembelajaran secara atas talian, maka pensyarah dan juga pelajar menghadapi kekangan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Oleh itu, pihak kami telah melakukan pendidikan untuk melihat sejauh mana pemasaran tersebut telah dapat dikenal pasti di peringkat pensyarah dan juga pelajar. Di samping itu, penyediaan kaedah pembelajaran juga perlu dikenal pasti. Sejauh mana pelaksanaannya dapat diimplementasikan oleh para pensyarah dan juga para pelajar. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan kemahiran teknologi yang dikuasai oleh pensyarah dalam melaksanakan pembelajaran dan pembelajaran atas talian. Objektif kajian ini telah dibahagikan kepada 3 segmen, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap persediaan pensyarah terhadap PDDT. Yang seterusnya adalah mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran teknologi yang dikuasai oleh pensyarah dalam melaksanakan PDDT. Dan seterusnya yang ketiga, mengenal pasti perbezaan jantina dan tarikh khidmatan mempengaruhi tahap kesediaan pensyarah dan tahap penguasaan kemahiran teknologi terhadap PDDT. Seterusnya, menurut Putra, bahan pembelajaran dan pengajaran yang disampaikan melalui talian biasanya mestilah mengandungi teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan juga video. Dan pembelajaran dalam talian yang menggunakan rangkaian elektronik digunakan untuk menyampaikan isi kandungan, interaksi ataupun pemudah cara. Pembelajaran juga boleh dilakukan secara sinkronis, iaitu pertemuan di antara pensyarah dan pelajar dilakukan pada yang sama, dan ataupun pengajaran secara asinkronis di mana pensyarah meletakkan bahan-bahan berkenaan di dalam platform yang disediakan dan pelajar boleh mengulang kaji mengikut masa kesesuaian yang mereka ada. Dan seterusnya, menurut Akaslan dan Effie menggariskan model kesediaan pembelajaran yang mana menengahkan kepada 3 faktor, iaitu kandungan dan teknologi, sumber dan manusia serta institusi, yang mana ini menjadi model kepada pendidikan yang telah kami lakukan untuk kajian ini. Menurut Cuk dan juga rakan-rakan pendidik yang lain telah menyatakan pendidik perlu mempunyai tahap kemahiran bagi teknologi yang ingin disampaikan bersama dengan pelajar semasa pembelajaran dan pembelajaran dalam talian dan perlu memenuhi latihan pengukuhan yang kuat serta masa yang sesuai untuk melaksanakan PDDT. Seterusnya, Adiyarta dan rakan-rakan yang telah menggunakan 8 model kesediaan pengajaran PDDT telah mengenal pasti 3 faktor di mana ramai daripada responden tidak menepati kesediaan tersebut, iaitu meliputi kesediaan sumber manusia,
kemahiran teknologi dan faktor kandungan. Kajian ini telah menggunakan alat pengurusan design thinking dalam mengenal pasti kajian yang akan dilaksanakan dengan kita mengenal pasti masalah yang wujud, pembentukan idea, prototype, pengujian dan penggunaan, dan soal selidik yang digunakan menggunakan skala Likert 1 hingga 4, serta responden yang terlibat adalah seramai 50 orang responden pensyarah yang berada di Kolej Komuniti Sungai Petani. Konstruk soal selidik yang telah digunakan dalam pendidikan ini adalah mengkaji terhadap persediaan pembelajaran pengajaran dalam talian, tahap penggunaan penguasaan teknologi semasa PDPT, serta kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Untuk memantapkan lagi pendidikan ini, penyelidik telah mengkaji platform yang sering digunakan oleh para pensyarah dan pelajar dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian yang mana ia membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efisien. Dapatan menunjukkan bahawa daripada 50 responden lelaki adalah seramai 16 orang dan responden wanita adalah seramai 34 orang. Dan daripada taburan responden mengikut tahun berkhidmat, seramai 7 orang telah mempunyai servis perkhidmatan kurang daripada 10 tahun, manakala 32 orang berkhidmat selama 10 dan 15 tahun dan 11 orang staf telah berkhidmat selama 16 hingga 20 tahun. Dapatan seterusnya menunjukkan bahawa tahap kesediaan pensyarah dan tahap penguasaan kemahiran teknologi semasa pembelajaran dan pembelajaran dalam talian adalah pada tahap sederhana, di mana tidak ada perbezaan di antara pensyarah lelaki dan juga pensyarah perempuan dalam melaksanakan PDPT dan juga penguasaan kemahiran teknologi. Seterusnya, berdasarkan daripada jadual di bawah menunjukkan bahawa tiada terdapat perbezaan yang signifikan di mana tahap kesediaan pensyarah terhadap PDPT sama ada pensyarah lelaki dan juga pensyarah perempuan. Seterusnya, jadual di bawah juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap penguasaan kemahiran teknologi terhadap PDPT bagi pensyarah lelaki dan juga pensyarah perempuan. Dan hasil daripada ujian Innova menunjukkan bahawa tiada perbezaan bagi tahap kesediaan pensyarah terhadap PDPT, tetapi terdapat sedikit perbezaan di antara servis perkhidmatan di antara pensyarah yang terlibat, di mana pensyarah mempunyai servis 15 tahun ke bawah lebih komited untuk melaksanakan PDPT berbanding pensyarah yang melebihi usia ataupun tahap perkhidmatan melebihi 15 tahun. Hasil dapatan daripada pendidikan ini juga menunjukkan platform yang paling kerap dan sering digunakan oleh para pensyarah di Kolej Komuniti Sungai Petani adalah menggunakan Google Meet, iaitu membuat peratus sebanyak 83.7, dan platform lain yang sering digunakan adalah Google Classroom, Edpuzzle, Edmodo, Kahoot serta WhatsApp dan juga Telegram yang menjadi media komunikasi di antara para pelajar dan juga para pensyarah. Dapatan juga menunjukkan terdapat 4 segmen besar yang menyebabkan kekangan melaksanakan PDPT, iaitu yang pertama, akses internet, di mana kita mengetahui di kawasan luar bandar, akses internetnya agak sukar diperolehi dan menyebabkan pelajar tidak dapat masuk di kelas dengan mudah dan juga dapat menjalankan pembelajaran atas talian dengan lebih mudah. Dan seterusnya, faktor kewangan juga memberikan faktor yang besar di mana kebanyakan pelajar tidak mampu untuk membeli data yang menyebabkan kebanyakannya tidak dapat memasuki kelas yang dilaksanakan secara atas talian. Seterusnya, cabaran atau kekangan yang ketiga terbesar adalah tumpuan dan fokus, di mana apabila pembelajaran dan pelajaran secara talian, pelajar tidak memberi tumpuan dan fokus terhadap seluruh pelaksanaan PDP, memandangkan faktor-faktor persekitaran dan juga kekangan-kekangan yang dihadapi oleh para pelajar dan juga para pensyarah. Dan yang terakhir adalah kekangan dari aspek kemahiran digital pensyarah dalam aspek penguasaan teknologi, yang mana ini memberikan faktor yang agak besar kepada para pensyarah untuk melaksanakan PDPT bersama pelajar. Rumusan daripada soal selidik yang terberi kepada responden menunjukkan bahawa 4 segmen penting yang telah digariskan, iaitu tahap kesediaan pensyarah terhadap PDPT adalah sederhana dengan skor min sebanyak 3.18, manakala tahap penguasaan kemahiran teknologi pensyarah adalah dengan skor min 2.97, sementara bagi ujian T menunjukkan bahawa tiada perbezaan bagi tahap kesediaan pensyarah dan tahap penguasaan kemahiran teknologi terhadap PDPT antara pensyarah lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir, daripada ujian Innova Sahala menunjukkan tiada perbezaan bagi tahap kesediaan pensyarah
terhadap PDDT antara taraf maklumat, tetapi terdapat perbezaan bagi tahap penguasaan kemahiran teknologi bagi tahun berkhidmat. Terdapat 4 cadangan penambahbaikan yang besar yang telah diutarakan di dalam pendidikan ini, iaitu yang pertama, menyediakan latihan perkembangan profesional berterusan kepada para pensyarah yang mana secara tak langsung membantu pensyarah untuk memperkasakan pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Seterusnya, memberikan sokongan internet yang baik kepada para pelajar dan juga pensyarah serta platform yang sesuai untuk pensyarah menjalankan PDPT dengan lebih efisien. Cadangan yang ketiga adalah menunjukkan pencapaian budaya positif terhadap pendidikan dalam talian dan seterusnya pensyarah akan merasa dihargai dan diberi pengiktirafan di atas usaha-usaha yang telah dilakukan untuk melaksanakan PDPT bersama dengan para pelajar. Dan cadangan yang keempat adalah mengubah minda para pensyarah dan juga para pelajar di mana cabaran untuk melaksanakan PDPT secara dalam talian daripada cabaran kepada kegemaran dan mana pelajar dan juga pensyarah dapat melibatkan penglibatan dan komitmen 100% untuk melaksanakan PDPT yang lebih efisien dan menarik pada masa hadapan. Daripada pendidikan telah dilakukan oleh kumpulan kami, maka saya sudahi pembentangan saya dengan serangkap pantun Ayam BBQ, Ayam Selasih. Thank you. Terima kasih.